Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua rakan-rakan yang berada bersama saya pada pagi ini. uh, InsyaAllah pada pagi ini seperti biasa kita mulakan semua kitab pengajian kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terusnya kita akan teruskan dengan nazam Al-Quran kita. Ya Rabbi bil Qur'an ishrah sudurana. Ya Rabbi bil Qur'an ishrah sudurana waghfir lana بذكر نصرا مؤيدا يسر أمورنا بقرآنك المحفوظ في اللوح سرمدا. Ciao tuan-tuan, kawan-kawan semua, selamat pagi, selamat hari Sabtu berhujung minggu. Kita teruskanlah hari ini dengan sambungan ayat kita, iaitu kajian kita ayat 47 dan ayat 48 insya-Allah. Harap semua kira kat rumah pagi ni kita baca Quran dulu insya-Allah. Lepas kita buatlah apa aktiviti pun kan. Kita nak masukkan ke, kita nak apa ke, kenduri ke kerja kahwin, apa pun kita baca Quran dulu. Okey, insya-Allah. Ayat 47 dan ayat 48 sama-sama dengan saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Okay, kita sudah selesai pada ayat 47 dan ayat 48 dalam surah Al-Baqarah, pada muka surat yang ke-7, pada muka surat ke-7 ayat 47 dan ayat 48. Okey, alhamdulillah. Sama saya Muallim Azmi bin Abdullah ataupun Muallim Jumi di YouTube, ataupun orang baik jawapan kata Ustaz Rock. Inilah Ustaz Rock tak rock sangatlah, kadang-kadang jiwa ada hati dalam taman-taman lah. Okey, sambung kita seperti biasa. Selepas kita baca, kita ulang kaji ataupun kita berasiasat sedikit lah. Ulang kaji atau berasiasat sedikit hukum tajwid, fasahah serta makhrajul huruf dalam ayat yang ke-47 dan ayat ke-48. Tengok yang pertama, ya bani. Okey,
Ya ni seperti alif toncit ni, alif toncit ni mesti dua harakat, mesti dua harakat. Ya bani. Ini mad jaiz, mad wajib munfasil. Mad jaiz munfasil. Kerana apa? Kerana huruf mad ini berjumpa dengan huruf ya ini dalam kalimah yang berbeza. Okey. Ini 4 5 tu benar harakat. Kita baca 4 lah sekali. Ya bani. Mesti panjang, Okey, mesti panjang. Jangan kurang daripada 2 harakat. Isra. Ini pun mad wajib muntasil. Confirm lah wajib muntasil ni hamzah ni bertemu dengan huruf mad dalam satu perkataan. Ini satu perkataan. Yang tuan-tuan kena tahu macam ni satu perkataan, macam ni satu perkataan, macam ni satu perkataan, ini satu perkataan. Jadi perkataan-perkataan kita tahu satu kalimah-kalimah. Lepas tu kita nak kenal mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil, mesti tahu kalimah. Kita kena tahu, sebab tu kita belajar sedikit. Tapi insya-Allah kalau orang dah biasa baca Al-Quran, dia tahu perkataan itu satu perkataan, itu satu perkataan ataupun kalimah yang berbeza. Biasa standard lah kalau kalimah tu dia satu ni tadi. Satu kalimah lah. Dia asing pada sini, maksudnya kalimah yang lain. Yang tu standard lah, macam bahasa Melayu juga. Kan? Okey. Sambung. Isra, panjang Isra'i. Ini biasalah mad asli setiap huruf itu alif, waw dan ya ataupun awi. Senjanti mesti. Jadi mad asli 2 harakat, mesti 2 harakat. Ilad, alas ni zal ni mesti nipis hujung lidah. Lad, macam lidah saya tengok lidah saya lad. Nipis. Lad kuru. 2 harakat juga. Kuru 2 harakat saja. Alif ini alif apa? Sebagai alif propa ataupun alif yang ada dalam bacaan tetapi tiada dalam tulisan. Kalau tuan-tuan perasan, saya punya kelas hari-hari saya ulang. Nanti lama-lama kalau tuan-tuan kawan semua tengok dengan kelas saya, dengar kelas saya, akhirnya akan ingat sendiri, tak payah hafal. Itu kelebihan kita takrir ataupun kita ulang kaji, repeat kan, selalu kita rewind. Akhirnya kita tak payah hafal pun dah hafal. Tapi dengan syarat selalu mengikuti kelas lah saya, tak kelas saya kelas lain. Apa-apa kelas pun kita kena hari-hari dengar. Lama-lama kita hafal apa itu cikgu tu cakap. Itulah caranya. Macam saya ajar, lama-lama saya dapat lah. Kalau saya tak ajar, tak dapat. Itu namanya sharing is caring. Baby pula pagi-pagi ni. Okay, sambung. Ain dia mesti tebal. Makharijul hurufnya ataupun sifat huruf dia mesti tebal. Ain terpekat, terikat macam teh tarik saya katakan. Teh tarik ataupun teh kau. Teh tarik kalau kau tak nak, saya nak yang kau ni. Ni nak tak nak ni'mati, tak nak ni'mati tu hambar. Kopi tarik, Nescafe tarik yang pekat tu rasa. Tu ain tu saya nak. Ni'matiyan. Kalau anak saya yang sulung tu, Firas tu dah boleh buat. Ain dia memang pekat, terikat macam teh tarik kau. Tu kopi kau. Semua kau lah. Minum nak kau. Ain sini pun kena kau. Baca Al-Quran pun huruf-hurufnya pun kena kau je bunyi. Baru best. Baru orang dengar tu macam best macam orang Arab lah, tapi orang Jawa punya. Hidung pesek. Okey. Ni'matiyal. Ca ni mesti dihamaskan ataupun dihembuskan suara kita. Ci ni mesti panjang lah. Nampak je macam tersempang, melintang macam itu, lazim tu mesti panjang lah. Dia takkan jadi 2 harakat, dia mesti lebih pada 2 harakat. Ni'matiyallati. Ambil 4. Ni'matiyallati an'amtu. Ni macam kita jumpa dalam surah Al-Fatihah kan. An'amta alaihim. Jangan an'am. Jangan kat hidung nanti jadi ain. Jadi dekat harus dekat langit ni. Macam jangan sikit letak, sikit kita ainkan dia, sikit kita salah masuk dia je, dia akan jadi tu tak betul tu. Kena an'amtu. Ca tu dihamaskan. An'amtu kena latih selalu, kena tadrib, kena latih. Okey, exercise make perfect. Okey, insya-Allah. An'amtu alaikum. Tu kena pekat macam tu, tarik kopi tarik kau punya. Alaikum wa anni. Dia mesti dengar setiap huruf yang berjumpa huruf syiddah ataupun Jawanya sabdu. Sabdu. Sabdu ni tanda sapu ni kan. Macam gigi 2 ni kan. Atas ni. Contoh dah baliu kecil lah, ada baliu kecil. Dengungkan 2 harakat. Wa anni. Dengung tu bukan panjang tau. Dengung tu 2 harakat. Wa anni. Ni tu mak asli dia. Ni 2 harakat. Faddal. Ni dot. Sebenarnya biasa dot tu tengok lidah saya, gigi belakang
lidah belakang gigi. Dha, fadhal, tolakkan. Dha. Mesti macam keluar macam contoh macam bernafas macam gelembung kat pipi kita kan. Dha, jadi kan. Dha, fadhal, fadhal, dha, fadhal, dha, dia jadi macam keluar gelembung kan. Itu fadhaltukum, fadhaltukum, fadhaltukum. Ca ni dihamaskan, dihembuskan. Kum, kaf pun sama dihamaskan. Tak nak fadhaltukum, jangan tu. Itu macam orang Melayu. Bunyi jadi tak nak, kita nak haji Arabiah, kita mesti ada azan dalam hati kita membaca Al-Quran mesti jadi macam orang Arab bacaannya, sebutan hurufnya. Fadhaltukum, tukum alal, ini mesti pekal seperti tarik kau ya. Alal ni alif pencet ni mesti dua harakat. Lam mim. Dia tak ada kurang 4 mim ni tak ada kurang daripada 2 harakat ya. Mim jangan 1 harakat pula. Panjang insya-Allah. Okey, sambung ayat seterusnya 48. Wajah wajah tu tekan sedikit. Wajah hamaskan. Wajaqu huruf qaf huruf qaf macam bunyi macam ayam berkokok di waktu pagi nak makan kok itu. Ada ayam bunyi kok tak ada ayam bunyi kek tak ada kan. Kok tak ada. Dia mesti qaf tu mesti cemik pula mesti muncul mulut. Ya. Ada ku tak ada. Itu huruf kaf, itu sifat huruf kaf. Wattaqu mesti tebal tebal mesti kau wattaqu 2 harakat. Wattaqu alif ni jumpa lagi alif propa namanya. Kawan-kawan semua yang join saya watching, sila share-sharekanlah. Kalau tak sempat tak apa, sharekanlah. Share tak nak ulang kaji, nanti saya akan upload dalam setiap kali saya habis kelas, saya akan upload di YouTube dan juga saya akan simpan dalam saya punya Facebook. Bolehlah lawat tak ulang kaji, insya-Allah. Kadang-kadang masa kita terhad kan, insya-Allah. Tak apa, apapun sharekan benda yang baik benda yang baik pula, apa yang baik, insya-Allah. Jadi asbab diri kita di hadapan Allah Taala masuk ke syurga mudah-mudahan. Wattaqu 2 harakat, 2 harakat. Alif ni alif propa, alif yang tiada dalam bacaan akan tetapi ada dalam tulisan. Itu dia. Yaumal termasuk yaumal la idgham bil gunah musyaddah tertemu lam alif. Nama tak tahu tak apa, yang penting tahu dia masuk yaumal la. Tak nak yauman la, bukan yauman la. Itu bahasa apa tu? Yaumal la terus masuk huruf lam alif. Yaumal la 2 harakat la, 2 harakat 2 harakat. Tajzi, zi dia mesti tebal. Tajzi tadi kan zal kan, nipis kan, zal ni zal kan. Tajzi, zi mesti tebal tebalkan demi sebutan. Zi 2 harakat, zi 2 harakat. Nafsun ni izhar khalqi, yang paling basic hukumnya iaitu tak ada dengung. Jangan suka la tajzi nafsun. Wah, dengung kan. Kononnya nak buat lagu Rahman kan. La tajzi nafsun. Sekedap memang sedap, tapi salah hukumnya. Ustaz Mazan marah sangat kalau saya baca Al-Quran tu Jadi kalau izhar itu tu tepat, jangan nak dengung-dengung, jangan suka hati dia ada fitin nak dengung. La tajzi nafsun an. Dengung kat sini boleh sebab kat tasydid. Tapi sini nafsun an. Nafsun an, cepat jangan lama ngeteh kat sini. Okey, nafsun sun tepat, tak ada sun tak ada. Sun satu saja. Okey, itu saja izhar khalqi. Dengung, jangan dengung. Okay, ni dengung. Ini nak dengung-dengung lah, lebih tak apa. Ini nak buat lagu apa pun buat lah. Annaf. Nun mati bertemu nun. Kan? Ni mati bertemu mim. Kan? Itu Islam Syafawi kan. Kena dengung. Annafsi. Sebab tu tempat-tempat yang ada tasydid ataupun syiddah tu bahasa Jawa ni sabtu, boleh kita burdahkan situ kita boleh buat lagu. Taranumnya boleh tarik sikit lebih. Itu biasa-biasa yang kori yang bertaranum, dekat tasydid, dekat uruf ikhfa, dia boleh dengung situ. Lepas tu boleh dengung panjang. Dengungnya boleh dengungkan. Itu. Okey. Nafsi. Ini ikhfa. Nafsi, ikhfa lagi dengung 2 harakat. Nafsi syai'au. Ini tanwin bertemu waw. Syai'au masuk terus waw. Au a u
Au au syai'au au tu masuk awwala tu masuk terus syai'au wala tu harakat wala yuqa tebal yuqa tebal yuqa balu minha yuqa tebal yuqa balu minha ni ha jawa besarkan jawa tu harakat minha syafa'atu sama dua ma'runam syaddad syafa'atu tu dengar harakat tu wala dua harakat yu'khadhu ni jangan hati-hati yang ni hati-hati kalau tersilap langkah akan terjerat ke cerempah kesilapan wala yu dia akan jadi ain tu biasa kebiasaannya kan wala yu letak tu dekat langit wala yu khadhu kha ni mesti berkahak-kahakkan bukan kita kita buang bawah tak tapi umpama kita berkahak wala yu kha adik-badiknya atau kawannya apa ha pedas simpul ha jauh ha yang sama ha jauh tu di kha mesti berkahak rakan-rakan yang watching saya tolong share-sharekanlah insya-Allah bersama saya suka-suka di hari fitri pula di pagi hari ini kita baca Al-Quran mudah-mudahan mendapat keberkatan dari Allah SWT dan Allah beri rahmat kepada kita tak sempat apa saya tahu masa kadang kita rehat hujung minggu kadang kita pergi keduri apa semua kan apa pun sharekan saja mudah-mudahan share kita itu mendapat rahmat dan menjadi asbab kita masuk ke syurga bersama Allah Ta'ala insya-Allah bersama orang yang alim insya-Allah yuk khadhu cepat-cepat khadhu minha dhu ni mesti cepat-cepat dhu minha cepat-cepat masuk huruf mim dhu minha ni namanya ha Jawa saya panggil ha Jawa kerana dia huruf ni besar ni kan dua harakat dua harakat ada ain mesti macam kopi tarik kau teh tarik kau adlun tanah adlun macam ain adlu lu ni dengung idgham ma'runa musyaddad lu wala harakat lu wala hum ni simpul sabdu hum yung tu dah farun sad dia mesti tebal sad dengan ta dia mesti lidah belakang gigi tengok muka saya yang kecil tu saya tak nak besarkan dha mesti dia tolak dha ta dia mesti tolak walau dha yunsarun malah dia sukun yunsarun yung tu dengung yunsarun man a'rid bisukun ni mesti dengung tak tahu nama tak apa geng tapi mesti tahu dia mesti dengung tak tahu nama tak apa yang mesti kita tahu panjang pendek di situ dengung kat mana wakaf kat mana itu yang penting tak tahu nama tak apa okey alhamdulillah selesai kita punya martabat ilmu ataupun peringkat ilmu ketiga ilmu dah termasuk dah senang saya satu langkah kita ulang lagi sama-sama kan sekali makhraj huruf kita tahu fasahah kita tahu dengan tajwid hukum tajwid senang supaya jalan 2 ayat je 30 minit habis dengan saya kalau ke masjid pun saya buat sama kelas takmir saya 30 minit habis tak payah panjang-panjang orang bukan boleh dengar panjang-panjang sangat 5-10 minit sudah setengah jam sudah kan boleh tak lama-lama saya pun tak boleh kalau saya sebagai pelajar kalau anak-anak murid saya memang 10 minit pertama je kalau tak boleh aktiviti bergerak semua dia orang takkan dia dengar mana boleh okey apa pun bebel apa pun teruskan lagi bahagian kedua iaitu kita nak tadabbur ataupun nak tafsir nak tahu maksud ayat Al-Quran ini itu penting kalau kita baca Al-Quran kita mesti tahu maksud okey sambungan ayat kita cerita kita ini Quran ni pun cerita dalam sini banyak penceritaan untuk manusia umat manusia okey sambung tengok ayat yang ke-47 ya bani Israel wahai bani Israel kita jumpa ya tu ya bani Israel maksudnya wahai bani Israel nikmat-nikmatku yang telah aku kurniakan kepada kamu okey Allah telah bagi nikmat pada kita ni kita daripada ayat pertama dahulu surah Al-Baqarah sampai sekarang ayat yang ke-47 tak habis lagi cerita pasal peringatan kepada orang munafik peringatan kepada orang cerita pasal orang kafir yang kufur dengan ayat Allah kitabullah yang terlalu dan banyak lagi Allah sebut Bani Israel banyak ni antaranya kita jumpa ayat pertama kan
Kita lagi sebut lagi. Wa ya bani Israil. Ni'mati allati, kenangkanlah nikmat-nikmatku yang aku telah kurniakan kepada kamu. Tentunya Allah bagi nikmat banyak kepada Bani Israel ni. Orang-orang Israel kan, Israeliat kan. Orang sekarang Israel lah. Israel kat Israel sana tu. Kan? Kat Palestin tu. Banyak bagi nikmat. Tapi dia tak bersyukur. Ini nama cerita orang tak bersyukur ni. Allah dah bagi nikmat banyak kan. Dah boleh PKP dah boleh keluar. Dulu masa sebelum PKP marah tak pergi masjid. Kata kena halau dah apa semua berjadah. Tapi bila dah PKP dah buka, dah boleh pergi masjid, pergilah penuhkan solat. Subuh pun tak penuh. Itu masalah kita. Itu masalah kita. Jangan kita sampai, saya kata dulu, jangan sampai sifat-sifat munafik ada dalam diri Bani orang, sifat-sifat orang Israel ada dalam diri kita. Orang Yahudi yang jahat ni. Dia jahat kan. Sebab apa? Dia tak bersyukur. Bayang kita susah, cakap dah susah dah pergi Allah pengen. Tapi bila dah habis PKP, tak pergi masjid pula. Subuh pun alah 2-3 ketul saja. Itu tak nak macam itu. Maksudnya kita, peringatan Allah bagi kita tarbiyah masa PKP 3-4 bulan ni, kita tak ambil sebagai muhasabah diri kita, tak ambil sebagai pedoman. Maka rugi lah. Rugilah. Jadi kita jangan jadi orang macam itu kan. Kerana kita sendiri, macam saya sendiri pun, orang Islam kadang-kadang pun ada sifat munafik dalam kita. Kita kena jauhkan sifat-sifat orang Israel tu, yang tak bersyukur tu, kena jauhkan. Sifat kufur tu kena jauhkan dari diri kita. Takut ya Allah, kita ni hidup sekejap je bro. Okay. Sambung lagi. Ya Bani Israil, uzkur ni'mati allati an'amtu 'alaikum, yang telah diberi kepada kamu, dan ingatlah wa anni faddaltukum 'ala alamin, dan ingatlah bahawa aku telah melebihkan nenek-nenek moyang kamu yang taat dahulu. Ni'mati faddaltukum 'ala alamin, yang ada pada zaman mana. Allah telah lebihkan nenek moyang Bani Israel, orang Israel yang zaman-zaman dahulu, atuk-atuk nenek moyang mereka yang taat dengan kitab Injil tu. Allah lebihkan dia orang Israel. Tapi bila turunnya Al-Quran, Allah jadikan Rasulullah sebagai pengutus Allah, the messenger of Allah, pengutus Allah, maka dia orang tak terima pula hakikat. Sebab dia orang anggap dia orang tu hebat sangat. Dia orang kata memang dia orang hebat, Allah jadikan dia orang hebat, tapi kena akurlah dengan ketentuan Allah. Allah dah kata zaman akhir zaman nanti akan turunnya Nabi Muhammad, Allah diberikan wahyu dengan kitab Al-Quran. Tapi dia orang tak boleh terima. Itu jadi sifat ego itu yang ada dalam diri kita. Kebanyakan orang kita pun sama lah. Khususnya saya lah kan. Kita bangsa Melayu, Bani Melayu ni kan, Bani Jawa ke tak kisahlah, tapi Malaysia rupa Melayu ni. Maka kita banyak perasaan ego dalam diri kita. Contohlah, saya ni cerita lah, sampai-sampai tu kita cerita ni Israel ni Israel ini apa tu, tazkirah pagi kan, ataupun tafsir, bagian tafsir kita boleh bebel sikit lah. Al-Kisah, satu cerita ni saya pernah jumpa manusia, ada 2-3 orang lah kawasan saya, hamba Allah lah, kawasan saya ni lah, lokasi saya ni lah, bukan dekat tempat lain, tak, ni dekat tempat saya, hamba Allah. Bila nak berdebat, sini cerita pasal berdebat kan. Bila kita nak menceritakan berdebat, kita jangan niatlah kita berdebat untuk Abang Murad saya yang main takraw sama kita, kita watai takraw kita kan, betul kita. Kalau tengok dia kata apa? Kita nak berdebat, betul cakap dia. Kita nak berdebat untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Bukan kita berdebat ataupun kita bercerita dengan kawan-kawan, berdebat untuk membetulkan, untuk memenangkan diri kita. Ini masalahnya. Kebanyakan saya jumpa orang lah kan, yang geng-geng saya, bukan geng saya lah, adalah hamba Allah kuasa sini malah cerita kan. Tapi ini sebagai pedoman. Bila berdebat tu dia nak menang dia punya pendapat dia, maka itu salah di sisi etika perdebatan, dan salah etika ataupun sunnah Rasulullah tak ajar macam itu. Maknanya kita faham lah, bila kita berdebat kita kena open kan? Jangan kata kita cakap pendapat kita je betul, tapi kita nak juga kita yang betul. Tak boleh, kita kena apa? Kita nak jalan penyelesaian apa? Jalan penyelesaian ni mesti dapat selesaikan sesuatu masalah. Itu. Jadi sifat ego kan, itu saya kata kita kena menang dengan sifat ego. Kita ego sangat, kita nak kita dia menang. Macam orang Israel, bila dia hebat sangat, hebat. Bila Allah turunkan orang yang lebih orang yang biasa, orang jahiliah, orang Arab, bukan daripada golongan dia orang tak terima pula. Jadi itu ego lah tu. Takbur lah, rasa bangga sangat dengan diri saya, padahal diri kita ada apa pun tarjih ila Allah, apa pun Allah saja yang lebih hebat kan. Itu. Jadi kesimpulannya kita jangan ego dengan diri kita lah. Diri kita ni hebat mana pun kita ni hamba Allah, rakyat biasa, rakyat marahin. Jadi kita ni pelaksana. Jadi apa saja yang disuruh Allah SWT, Rasulullah kita buat. Jangan kita salah. Contoh kita ada orang jenis ekstrim, kerajaan ni salah, kerajaan tu salah.
Selagi mana pendapat saya ini, dia my advice, saya punya pendapat, opinion kan. Selagi mana kita solat mudah di Malaysia ni, selagi mana kerajaan tak torture kita macam kat Palestin, orang nak solat payah tau. Nak pergi sembahyang Jumaat, kena jaga dengan kotak ke tembak Israel. Kita kat Malaysia nak solat, ya Allah, solat mana dah, tak ada solat pula. Solat kat mana? Masjid punya dah banyak kalau kat Johor ni. Itu kita kena bersyukur. Kita kena bersyukur dengan apa yang kita dah ada. Tak payah kita nak salahkan. Selagi mana kerajaan tak torture kita untuk beribadah, pada saya itu okey. Kita support saja. Tak kisahlah siapa pun naik. Yang penting kita nak ibadah, orang tak kacau kita. Selagi mana orang tak kacau kita punya ibadah, solat ke masjid, maka kita teruskan harmonikan Malaysia ni. Malaysia ni untung tahu, kita kena harmonikan Malaysia ni supaya kita bebas untuk melakukan apa sahaja ibadah, tapi jangan menyentuh sensitivity perkarakan yang lain. Okey, itu saja. Okey. Kalau bebe tak habis. Bebe memang esok habis. Okey. Sambung ayat kedua, ayat 48. Wattaqu yawman la tajzi. Wattaqu yawman la tajzi. Dan perihalalah diri kamu dari azab. Okey. Dan Allah dah peringatan kepada orang Bani Israel, maka Allah bagi peringatan, kan? Dan perihalalah diri kamu, wattaqu yawman la tajzi, daripada azab sengsara, masuk an-nafs syai'an wa la yuqbal. Dan pada hari akhirat yang padanya seseorang tidak dapat melepaskan orang lain yang berdosa sedikit pun dari balasan azab. Wala yu'khazu minha 'adlun wa lahum yunsarun. Dan tidak diterima syafaatnya daripadanya, dan tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan, dan mereka yang bersalah itu tidak akan diberi sebarang pertolongan. Ini kita takut ni. Allah dah bagi kita, Allah dah bagi peringatan pada kita, ya Allah, orang Bani Israel, kau jaga, kau ikutlah apa yang aku suruh. Sebab aku dah bagi kau nikmat, banyak nikmat dah bagi orang Bani Israel ni, dekat nenek moyang kau terdahulu, kan? Tapi tak nak ikut juga. Dan perihalalah diri kamu dari azab, supaya kamu tak jadi dapat sengsara dari hari akhirat nanti, yang padanya seorang tidak dapat melepaskan orang lain. Ini takut ni. Sekarang cerita bukan orang Israel tau. Sebab tu kalau kita borak dengan orang Palestin, dia kata you are Malaysian, you are Malaysi, or you are Malaysian, kan? You protect your country. You organize kita pelihara apa tu, santuni ataupun kita cantikkan lagi agama kamu, kuatkan lagi agama kamu kat Malaysia, jaga negara kamu kat Malaysia dulu. Biar kami yang di benteng hadapan, frontliners, kan? Macam kita frontliners sekarang tu ni, frontliners kat Palestin tu frontliners ke? Frontliner orang Islam. Kalau saya pola dengan orang Palestin, dulu ada satu hamba datang ke sekolah saya Penatif, ada program dengan Palestin, kan. Jadi dia ni pelajar di UTM Skudai, dia ambil PhD. Jadi dia cerita dengan saya, dia kata dia pakar dia buat senjata ni. Dia kata tak apa Ustaz teruskan to protect your santuni ataupun murnikan lagi agama Islam dekat Malaysia ni. Jaga kami, biar tak ada harapan sana. Hantarlah doa, hantarlah segala kelengkapan pertolongan, sedekah sana, tapi stay kat Malaysia dulu. Kalau kami sebenarnya tak ada, mungkin kita boleh bantu terus hadapan ke sana. Jadi kita kena bersyukur kat Malaysia ni. Jadi kita ni nampak macam belakang tak apa, tapi kita ni kalau cerita kan pasal nikmat kita di Malaysia ni, ya Allah, dan kita walaupun kita banyak Allah bagi nikmat, tapi kita juga kalau nak cerita penceritaan akhir zaman nanti, kita antara puak-puak ataupun kita ini antara panji-panji putih yang akan membantu juga Islam pada satu masa yang Allah tentukan nanti. Itu perlu faham. Itu kena buat kajian sendirilah, panji hitam dan panji merah, panji hitam dan panji putih. Kita ni panji putih ni akan membantu pada akhir zaman nanti. Kita ni kawasan timur ni, kita ni, atau saya kata kalau cerita saya punya kelas usrah, saya punya kelas umrah, kelas umrah, kelas takmir, saya cerita kalau dalam rukun Yamani tu, rukun Kaabah tu, Yamani, rukun Iraqi, kan, semua negara-negara yang ikut jalur ikut Iraqi, Yamani, semua dah tak aman lah, kan. Tapi kita Malaysia ni, jalur kita melintang ini daripada kita Indonesia kita Malaysia, Indonesia, Brunei, kan, antara jalur di antara kawasan ataupun lintang khatulistiwa itu, kata kalau kau peta, kan, daripada Yukon pula rukun Iraqi, rukun Aswad,
rukun Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad kita tu betul-betul dekat betul-betul penjuru Hajar Aswad tu. Sebab tu kita punya doa masih makbul. Allah selamatkan negeri Malaysia. Ada hikmah tersirat di sebalik penceritaan kita berada di Malaysia. Sebab kita ni kalau ikut kiblat kita daripada rukun Hajar Aswad itu kena cerita. Sebab tu kita kena hati-hati. Kita kena bersyukur kat Malaysia, kena suburkan agama kita di Malaysia, agama Islam, insya-Allah. Mudah-mudahan kita jadi satu bangsa rukun Melayu yang kuat. Kan, serumpun Melayu kita, Indonesia, Brunei, semua satu pun. Kita jadi agama kita kena kuatkan dahulu. Dan cantiknya rukun ataupun kita warisan ataupun rukun orang bangsa Melayu ini. Sebab tu kita tengok kalau kita banyak saya ulang. Dalam sejarah Islam datang ke perantauan datang ke tanah Melayu, kan? Iaitu mudah diterima oleh bangsa Melayu ataupun bangsa Melayu pada ketika itu. Allah, Asmah Pusiran. Lama tak jumpa Kak Asmah. Alamak, sihat Kak Asmah? Orang hitam batu pahat ni. Alamak. Waras Allah khabar. Datang mo Roger Kak Asmah. Kak Asmah. Saya jumpa Faizal selalu. Saya ingat minggu depan nak pergi Batu Pahat, saya nak ngeteh dengan Faizal lah. Dia BBD. Kan? InsyaAllah. Kak Asmah okay, share lah Kak Asmah. Mudah-mudahan mendapat rahmat kita Kak Asmah. Lama saya tak jumpa Kak Asmah ni jumpa kat ni lah. Kadang-kadang kita kat alam maya selalu jumpa kan? Tapi depan-depan insyaAllah ada rezeki jumpa insyaAllah. Kita tak sama pasal ni. Jadi sebab tu kita kena bersyukur menjadi orang yang berada di Malaysia. Bersyukur sangat. Banyakkan tahmid Allah. Alhamdulillah. Kerana kita diberikan banyak nikmat oleh Allah SWT. Dan kita juga bangsa yang kuat sebetulnya. Jangan kata orang Melayu malas. Saya paling marah tu yang malas tu orang tu. Tapi bangsa Melayu, Al-Kisah bangsa Melayu, sejarahnya orang Melayu orang yang hebat, orang tak pernah berputus asa. Ya, orang yang darah pahlawan, tak pernah rasa macam tak apalah, tak boleh. Kita ni sekali kita jentik orang Melayu, bila dia bersatu, ni bukan sensitiviti agama, bukan sensitiviti kaum, tidak. Tapi kita nak cakap kita ni orang tak jentik kita, kan, orang tak cuit kita tak apa-apa. Tapi sekali orang ganggu kita punya agama, orang jolok seram tu buat, ingatlah kita ni berada pada satu rumpun. Jadi kita nak satu ni. Apa nak kacau? Kita kat Malaysia tak kacau pun bangsa lain, betul tak? Tak kacau pun. Kita pun rakan-rakan non-Muslim ramai. Rakan-rakan non-Muslim ramai. Rakan saya Cina ramai. Yang baik-baik. Yang masalahnya yang kurang akhlak, yang kurang tak baik, tak tahu sejarah, maka dia nak kutuk kita. Tak boleh. Jangan sampai dia kutuk bangsa kita. Jaga. Orang Melayu jangan sampai kita ikut terunjuk orang kafir. Khususnya bangsa tak penting. Yang penting sekarang apa? Agama. Agama kita penting. Agama kita jaga betul-betul. Walaupun dia orang Cina, walaupun dia orang India kat Malaysia, tapi di agama Islam kita satu hati, kita satu saudara. Tapi kalau dia bukan Islam, hati-hati jalan raya. Kita doakan rakan-rakan kita di Malaysia ni, kalau boleh orang Cina kat Malaysia semuanya, doa-doanya mudah-mudahan masuk mendapat hidayah. Macam idola saya Abid Liu, Bro Firdaus Wong, memang idola saya tu. Orang Cina tu Ustaz Ravi, itu semua idola. Tapi sekarang ni Abid Liu lah saya punya idola, dan Ustaz Firdaus Wong. Ustaz Ravi pun hebat juga, tapi saya idola saya Abid Liu. Sebab apa? Dari segi sedekah dia, cara pendekatan dia, dakwah tabligh dia bagus. Firdaus Wong saya idola dia. Sebab apa? Saya follow dia tau. Sebab apa? Dia punya cara pendekatan macam Dr. Zakir Naik, cara dia berdebat, tarik orang Islam tu. Cara fact dia tu, saya tak jadi macam tu. Saya nak jadi macam tu. Tapi apa kata dia jadi idola saya. InsyaAllah. Kak Azhar. Ya, Kak Azhar. Terima kasih Kak Azhar. Bolehlah share-sharekan benda-benda ni Kak Azhar. Kita dah sampai bahagian tafsir Al-Quran. Lepas tu saya berbibil sikit, saya tafsir okay. Lepas ni sedikit akhir ni, bahagian Taranum sudah. Lepas tu kita akhir. Ya Allah. Asyari, kita salam orang-orang Kemboja. Orang Kemboja ni wakil saya. Betul dah, dia baru like tadi. Itulah, bukan orang kata nak nipu saya. Kita ni berada pada pegangan amanah dan tanggungjawab. Kalau orang kata kita korban, banyak cerita pasal korban. Cerita sikit pasal korban. Kita ikhlas. Korban saya ejen under, saya mutawif under Darul Mutakin Travel. Darul Mutakin Travel yang berpusat di HQ dia Temanggung Ahmad, orang Muar Asy'ari orang Muar tu Asy'ari. Bila datang Muar, saya dosa Asy'ari datang Muar Kemboja ni, tapi cakap Melayu bagus. Kita punya ejen, saya lepak pun lama masa pergi Kemboja tahun lepas. Bagus lah dia. Datang Muar, kita boleh lepak. Lama lah jumpa. Rindu lah Asy'ari dengan awak. Kan? Kita berada di Muar. Jadi ejen kita dekat sana orang betul-betul. Ustaz Hasan Basri dekat kampung apa saya tu, Phnom Penh saya lupa.
Kampung Campar saya Cam tak tahu, lupa lah. Tapi Asy'ari ni memang berpusat, duduk rumah dia belakang masjid dekat Phnom Penh betul. Belakang betul. Dia memang orang yang amanah. Saya kenal. Bukan nak puji Asy'ari tapi memang saya kenal kamu amanah, bagus. Dan orang Kemboja dekat sana memang bagus. Bagus sangat. Dan kita buat Kemboja, buat korban. Akhir saya dia 20 Julai. Hati-hatilah 20 Julai pukul 12 malam saya off. Kalau kawan-kawan suruh bagi 20,000 ke apa pun, ataupun 20 bahagian, 100 bahagian pun saya tutup. Kerana kita nak hantar dia ke sana dan dia orang akan uruskan untuk lembu-lembu semua. Sebab tahun ni saya plan nak pergi tapi tak boleh keluar kan, bahaya. Jadi kita, ejen saya ada ke sana, ejen kami ada di sana, maka dia akan uruskanlah korban kita insya-Allah. Dan kita akan update setiap masa video. Sijil tak apalah, sijil akan hantar di rumah alamat, tapi rentetan program itu akan dimasukkan dalam grup. Siapa yang saya nak, alhamdulillah setakat ni banyaklah bahagian-bahagian dah dapat. Tak ceritalah berapa-berapa kan, tapi ada insya-Allah. Okey, habis cerita tentang badal haji, badal haji bersama 1,600. Masih sempat lagi untuk nak buat. WhatsApp nombor saya ditera itu, di FB saya, nombor saya semua ada situ. Tertera itu maksud Okey, akhir sekali kita nak sentuh sedikit tentang hukum bacaan taranum kita. Okey, taranum kita. Okey, dan kita ambillah ayat. Kita ambillah ayat 40. Ambil ayat ni lah 48 Okey, bersama saya. Kita buat taranum tak habis lagi. Saya ulang. Taranum Bayati, harakat pertama, harakat kedua. Baik, Taranum Bayati, lagu Taranum Bayati, harakat pertama dan harakat kedua. Itu lagu basic Okey, saya ulang 3 kali. Alhamdulillah, belum tak. Saya bagi ni main-main sedawa je. Belum makan pun dah sedawa. Allah bagi rezeki sedawa. Okey, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taranum Bayati, harakat pertama. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. Taranum Bayati harakat kedua. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها. Sekali lagi. Harakat pertama lagu Taranum Bayati, harakat pertama. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. Taranum Bayati harakat kedua. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها. Sekali lagi. Taranum Bayati harakat pertama. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. Taranum Bayati kedua. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها. Okey, alhamdulillah. Selesai kita pengajian kita pada pagi ini. Jam pun dah masuk 7.16. Ini lebih sikit masa kerana saya banyak tazkirah pada tadabbur bahagian tafsir apapun. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk, yang hina, yang cela, yang dina daripada diri saya. Kalau ada persoalan, kalau ada pembetulan, sila WhatsApp saya nombor tertera 0183750352. Jika nak korban ataupun badal haji, bolehlah WhatsApp saya ataupun tengok pada iklan saya yang tertera. Dan bolehlah ulang kaji, tengok. Sila lawatlah saya punya YouTube Muhammad Azmi Abdullah, dan channel saya FB saya Azmi Abdullah, dan saya punya Insta saya boleh buat. Insta saya Emi81US sebut 33 semua. Jumpa lagi. Ila liqa wa ma'as salamah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah Rasulullah subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa wa ma'as salam. Peace you. Jumpa lagi.